ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat? Mak, kerusi ni bahaya sikit. Dia tak stable sangat. Sihat ya, Alhamdulillah. Okay, dah sarapan? Sarapan apa? Epok-epok? Alah, hai. Lapar sangat tu namanya tu. Oh, tak ada nasi lemak tadi? Makan nasi lemak sampai awal sikit. Okey, hari ini kita nak masuk perbincangan di muka surat yang ke 421 kan? Betul. 421. Okey. Muka surat 421. Di sini kita ada dalam bab ini kita ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah penceritaan yang agak panjang kalau kita lihat pada bab tersebut ada 1, 2, 3, 4. Betul ke? Empat. Okay, kita ada 4 hadis Nabi SAW yang membincangkan tentang perintah beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, melaksanakan syariat agama serta mendakwahnya kepada orang yang belum menerima keterangan tersebut. Jadi kita ada 3 perkara di sini. 1, perintah beriman kepada Allah dan Rasul. 2, melaksanakan syariat agama. Kemudian yang ketiga, kita dakwahkan kepada orang yang belum menerima keterangan tersebut. Kita lihat di sini hadis kita nombor 115 ya. Saya baca secara penuhnya hadis kita yang pertama. Qala Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Khalaf bin Hisham, haddatsana Hammad bin Zaid an Abi Jamrata. Qala sami'tu bin Abbasin. Okay, kita ada hadis ni maksudnya tahwilus sanad. Tahwilus sanad maksudnya tukar sanad. Ada 2 sanad maknanya di sini. Wa haddatsana Yahya bin Yahya wal lafzu lahu akhbarana Abbad bin Abbad an Abi Jamrata an ibni Abbasin qala qadima wafdu Abdil Qaisi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini ialah tentang kedatangan delegasi yang nama kita panggil sebagai delegasi Abdul Qais. Mereka daripada sebuah kampung, mereka datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita lihat apa yang mereka pertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, jadi mereka tanya kepada Nabi ataupun sebelum itu mereka ceritakan keadaan diri mereka ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hazal hayya min Rabi'ah.
وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُدَرَى. Jadi dia kata begini ya, kalau kita lihat terjemahannya, utusan Abdul Qais mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini penduduk kampung dari kabilah Rabi'ah. Jadi dia ceritakan mereka ini penduduk kampung daripada kabilah mana? Kabilah Rabi'ah datang bertemu dengan Nabi SAW. Dan mereka kata apa? Orang-orang kafir iaitu kabilah Mudar. Jadi penduduk kampung daripada Rabi'ah ini mereka ada jiran. Jiran mereka iaitu satu penduduk kampung yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya kabilah Mudar. Jadi kabilah Mudar ini mereka kata telah menghalangi antara kami dan engkau. Kampung dia macam ni Oh, ni saya punya ni minggu lepas. Lupa angkat. Kabilah Rabi'ah ini dia pergi Madinah jumpa dengan Nabi SAW. Kabilah Rabi'ah namanya ialah yang datang ramai-ramai ini kita panggil dia sebagai delegasi Abdul Qais. Jadi kabilah Rabi'ah dia kata kami datang ni daripada jauh nak jumpa dengan Nabi SAW. Yang mana dia kata ada yang memisahkan antara kami dan Nabi SAW iaitu kabilah Mudar. Ni jiran mereka. Mereka ni tak beriman kepada Allah. Jadi bila mereka tak beriman kepada Allah, kabilah Rabi'ah ni dia tak boleh keluar. Sebab bila dia nak jalan ni dia mesti nak lalu. Kan macam kita, kalau kita Singapura, kita nak masuk pergi KL, kita mesti lalu Johor kan. Dia macam tu. Kita bagi contoh macam tu lah bagi mudah faham ya. Cakap Singapura Johor mesti faham. Jadi kena lalu kabilah Mudar ni dulu. Masalahnya mereka ni tak beriman. Bila mereka tak beriman, mereka halang. Okay, halang kabilah Mudar daripada pergi ke Madinah. So ini isu mereka lah, isu kabilah Mudar ni, kabilah Rabi'ah ni, kenapa mereka tak boleh jumpa dengan Nabi SAW. Jadi mereka kata kepada Nabi, yang mana dia kata fala nakhlusu ilaika illa fi syahril harami. Dan kami hanya boleh lepas jumpa dengan kamu ialah pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ini, kalau kita rujuk pada kefahaman masyarakat Arab, bulan-bulan haram ni ialah bulan yang mana tidak boleh ada sebarang permusuhan. Jadi, maknanya bila bulan-bulan haram ini, kabilah Mudar tak boleh untuk serang kabilah Rabi'ah. Kalau kabilah Rabi'ah dia nak lalu pergi Madinah sekalipun, mereka tak boleh halang. Ini pentingnya bulan-bulan haram bagi orang Arab. So mereka ni bila nak pergi Madinah, mereka cuma kata kita boleh jumpa Nabi pada bulan-bulan haram sahaja. Jadi kalau nak menuntut ilmu, jumpa Nabi, kalau ada apa-apa isu tentang hal agama, mereka cuma boleh datang pada bulan-bulan haram tu saja sebab kabilah Mudar ni takkan serang mereka. So itu isu dia lah yang mereka ceritakan kepada Nabi SAW. Jadi mereka minta apa kepada Nabi? Bila mereka ada kesempatan tu datang pada bulan-bulan haram ni, yang dia cuma 4 bulan saja. Jadi waktu 4 bulan ni lah bila mereka dapat jumpa dengan Nabi, mereka ambil kesempatan untuk bertanya dengan pelbagai macam persoalan. Dan pada pertemuan ini, antara persoalan yang mereka ajukan kepada Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan kepada kita di sini, famurna bi amrin na'malu bihi. Jadi mereka minta kepada Nabi, wahai Rasulullah, kau beritahu kepada Nabi amalan yang boleh kami lakukan. Okay, perintahkan kepada kami buat beberapa amalan yang mana dengan amalan yang kau perintahkan kepada kami itu nanti nad'u ilaihi man wara'ana. Jadi bila kita balik kampung, kita ceritakan dengan orang kampung kita. Okay, ini yang mereka beritahu kepada Nabi.
Engkau beritahu kepada kami supaya kami dapat tahu amalan yang mana ianya baik untuk kami, lalu kami akan, bila kami pulang ke kampung halaman kami akan dakwahkan kepada mereka. Sebab tu di sini tajuk dia tadi kan, bab perintah beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, melaksanakan syariat agama. Okay, bila Nabi SAW perintahkan kepada mereka dengan perkara-perkara berkaitan dengan rukun Islam, maknanya di situ ada perintah untuk melaksanakan syariat agama dan juga mendakwahkan kepada orang yang belum menerima keterangan tersebut. Jadi di sini kabilah Rabi'ah mereka ada misi. Bila kita sampai ke Madinah, time bulan-bulan haram ini kita nak tanya kepada Nabi SAW, tapi bukan untuk kita saja. Bila kita dah dapat apa yang Nabi perintahkan itu, kita akan pulang ke kampung lalu kita akan sebarkan kepada orang kampung kita. Ini yang mereka beritahu kepada Nabi. Jadi Nabi bila dengar isu mereka ini, kemudian bila Nabi SAW mendengar permintaan mereka, Nabi pun kata gini kepada mereka. Nabi kata, qala amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'. Aku perintahkan kepada kalian dengan 4 perkara dan aku larang kalian daripada 4 perkara. Baik, apakah 4 perkara yang Nabi perintahkan dan 4 perkara yang Nabi larang di sini? Pertama kita lihat berkaitan dengan perkara yang Nabi perintahkan, al-iman billah, summa fassaraha lahum. Perkara yang aku perintahkan kepada kalian itu ada 4. Ia berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Lalu Nabi SAW pun menerangkan kepada mereka, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini nombor berapa? 2? Kedua. 1, masih lagi 1. 1 tapi ada 2 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Ketiga, wa ita'iz zakah, membayar zakat. Wa an tu'addu khumusa ma ghanimtum, dan kalian membayar berapa tu? 1/5. Membayar 1/5 dari ghanimah yang kalian dapatkan. Ghanimah ni apa? Harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Kemudian kita ada 4 lagi perkara yang Nabi kata, wa anhaakum anid dubba wal hantami wan naqiri wal muqayyar. Dan aku larang kalian dari ad-dubba, al-hantam, an-naqir dan al-muqayyar. Nanti kita akan jelaskan. Cuma yang boleh saya sebutkan secara umum di sini, 4 perkara yang Nabi larang ini berkaitan dengan minuman yang kita peram. Macam anggur kan, kita peram dia kan. Ini ada sebutan-sebutan namanya sebab nanti dia akan jadi minuman yang mabuk. Korma pun begitu. Tak boleh peram lama-lama. Kalau peram lama-lama nanti dia jadi minuman yang memabukkan. Macam kita tapai kita ni kan, kita simpan lama kan. Boleh makan ke tapai tu? Boleh? Bukan peram lama ke? Sebab tak mabuk. Oh, tapai dia boleh, air tak boleh. Cik, seramnya si Lisa kata kalau tak boleh makan macam mana ni. Ya, sebab dia tak mabuk kan. Saya tak tahu. Actually kita tengok kadar alkohol dia berapa tapi tak apa, jangan bincang tu, nanti kan jadi masalah. Tak apa, itu nanti. Ad-duba wal hantam wan nakir wal muqayyar. Tapi yang penting keempat-empat perkara inilah berkaitan dengan minuman ataupun bahan makanan yang kita peram dia dalam kadar satu masa yang lama sehingga mengubah
keadaan makanannya yang asalnya halal untuk kita consume tapi kemudian dia mengubah. Okey, dia menjadi hal yang tak boleh kita makan. Baik, so kita lihat di sini tadi ada 4 perkara yang Nabi perintah. Apa dia? 1, syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah. 2, solat. 3, bayar zakat. 4, bayar 1/5 dari harta rampasan perang. Okey lah, yang nombor 4 ni tak ada kena-mengena dengan konteks kita lah sebenarnya. Okay. Tapi ini yang Nabi perintahkan kepada mereka. Yang Nabi larang apa tadi? 4 juga kan? Hentam. Lepas tu An-Nakir. Ad-Dubak kan? Al-Muqayyad Dubak ke dulu? Oh, nombor 1 Ad-Dubak. Kenapa saya dengar hentam dulu? Kenapa sebut hentam dulu tadi? Ada 4 perintah, 4 larangan. Jadi di sini Imam Muslim dia kata apa? Sebagai sambungannya, zada khalafun fi riwayatihi syahadati an la ilaha illallah wa aqada wahidatan. Okey, maknanya di situ ini dah masuk pada periwayatan dan dijadikan satu kali. Khalaf menambahkan di dalam riwayatnya kalimat syahadah iaitu persaksian bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan dia menjadikannya dalam satu kalimat, yakni menjadikan kalimat beriman kepada Allah dan persaksian bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dalam satu rangkaian kalimah. Kita tak ada apa-apa lah ya, tinggalkan saja. Kalau kita rujuk muka surat 422, kita lihat dia takhrij hadisnya ada banyak. Maksud takhrij hadis ni lah, kita boleh jumpa hadis yang sama di mana? Dalam kitab mana? Okay, disenaraikan di sini kepada kita dalam kitab-kitab sekian-sekian. Dalam kitab Imam Al-Bukhari ada 15, ada 9 tempat. Dalam kitab Imam Muslim kita ada 1, okay, iaitu dalam bab ini. Kita juga ada kitab Abu Daud, kitab At-Tirmizi dan juga kitab At-Tirmizi ada 4 di situ. Baik, seterusnya kita lihat di sini nombor hadis 116. Banyak bezanya nombor hadis 116. Cuma di sini Abu Jamrah dia ceritakan dengan lebih lanjut bagaimana situasi yang berlaku saat itu ketika mereka ni sampai. Abu Jamrah dia kata, kalau rujuk nombor hadis 116 tu kan, dia di sini dia kata kuntu utarjimu baina yaday ibni Abbasin
wa bainan nasi fa atashum ra'atun tas'aluhu an nabizil jar. Abu Jamrah dia cerita, pada waktu itu saya sedang menterjemah. Sebab yang datang Madinah ni dia bukan orang Arab saja. Kan dia ada ramai orang daripada pelbagai tempat. Macam sekarang kalau kita pergi umrah kan, bukan kita kata orang Arab dekat situ. Ada orang Melayu, ada daripada Afrika, pelbagai kita kata warna, bahasa. Jadi Abu Jamrah ni dia pada waktu itu dia jadi orang yang menterjemahkan bahasa yang bukan bahasa Arab, selain daripada bahasa Arab. Jadi dia kata ketika dia tengah terjemahkan ni, datanglah seorang wanita kepada Ibn Abbas. Dan wanita ini dia tanya kepada Ibn Abbas tentang Nabi. Nabi tu kalau kita rujuk dalam terjemahan ni maksudnya lah perasan anggur. Anggur yang diperah kemudian diletakkan dalam bejana. Bejana ni selalunya kita akan tutup rapat-rapat. Ni macam wine kan? Kita tutup rapat-rapat, kemudian kalau tengoklah sampai kepada masa yang berapa lama gitu kan, mereka peram air anggur itu, perasan anggur. Jadi di sini bila wanita itu tanya kepada Ibn Abbas, Ibn Abbas pun dia ceritakan tentang delegasi Abdul Qais ni yang pernah jumpa dengan Nabi SAW. Okay, yang mana Nabi berikan kepada mereka dengan larangan itu tadi. Jadi kita lihat di sini Ibn Abbas dia ceritakan kepada wanita tersebut apa yang berlaku ketika utusan Abdul Qais ini datang bertemu dengan Nabi. Jadi Ibn Abbas kata apa? Inna wafda Abdul Qais atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya delegasi ataupun wakil daripada Abdul Qais, mereka ini telah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mereka datang berjumpa dengan Nabi, Nabi pun kata kepada mereka, manil wafdu au manil qaum, siapa daripada kabilah yang mana? Dan mereka kata qalu Rabi'ah. Okay, tadi saya dah letak kabilah Rabi'ah. Dan Nabi tanya sebenarnya, utusan Abdul Qais ini daripada kabilah mana? Sebab kabilah ni ada banyak. Kan kalau kita kata kita datang daripada Singapura. Singapura tu daripada mana? Ogang, Ang Mo Kio, Bedok, Yishun, Woodlands. Macam tu kan. Singapura tu besar. Padahal kecil je Singapura ni. Tapi kita Singapura tu besar. Mana satu? Dekat mana? Daerah mana? Okay, jadi kata kabilah Rabi'ah. So kita kata kita orang Bedok. Orang Bedok. Datang Mutakin macam tu kan. Datang Mutakin. Jauh Mutakin Ang Mo Kio. Kita faham sedemikian. Jadi Nabi tanya kepada mereka, datang daripada mana? Mereka kata kabilah Rabi'ah. Okay. Kemudian Nabi pun kata dengan satu ungkapan yang very welcoming lah kepada mereka. Nabi kata gini, marhaban bil qaumi au bil wafdi ghaira khazaya walan nadama. Nabi kata selamat datang kepada delegasi ataupun kumpulan yang mana tidak ada kepada mereka itu dengan keadaan yang terhina dan menyesal. Okay, Nabi gunakan ungkapan yang sedemikian. Ghaira khazaya walan nadama. Okay, dalam keadaan tidak terhina dan tidak menyesal. Lalu mereka pun kata kepada Nabi SAW. Jadi mereka ceritakan kepada Nabi dengan masalah inilah yang tadi ni kan. Dia cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, inna na'tika min syuqqatin ba'ida. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami datang kepada kamu dalam keadaan yang daripada keadaan yang begitu jauh, di mana keadaan ini yang sukar untuk kami. Jadi apa yang sukarnya? Mereka cerita lagi kepada Nabi, kan? Mereka kata kepada Nabi, kami datang ni dalam keadaan yang syuqqatin ba'idah, dalam satu jarak yang begitu jauh. Wa inna bainana wa bainaka hadzal hayya min kuffari Mudar. Dan mereka cerita kepada Nabi tentang kampung jiran mereka ni, kabilah Mudar ni. Kemudian mereka kata, wa inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril harami. Dan kami tak boleh nak datang jumpa dengan kamu melainkan pada bulan-bulan yang haram. Famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana nadkhulu bihil jannah.
Jadi mereka minta kepada Nabi, dia kata, jadi arahkan kepada kami, perintahkan kepada kami dengan perintah-perintah yang mana akan kami bawa nanti bila kami pulang, yang mana perintah itu merupakan perintah yang boleh masukkan kami ke dalam syurga. Jadi hadis kita yang kedua di sini, kita lihat perintah yang mereka minta itu ialah perintah yang boleh memasukkan mereka ke dalam syurga. Yang mana nanti bila kita masuk atau bila kita sampai ke kampung kami akan ceritakan kepada mereka. Jadi di sini Nabi SAW memberikan kepada mereka dengan 4 perintah tadi dan 4 larangan tadi. Tetapi kalau kita lihat pada penerangan yang Nabi berikan di sini, amarahum bil imani billahi wahda wa qala, dan Nabi tanya kepada mereka, kalian ni tahu tak beriman kepada Allah tu macam mana? Nabi tanya gitu kan kepada mereka. Jadi mereka pun kata kepada Nabi, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beriman kepada Allah tu bagaimana? Jadi di sini Nabi pun beritahu kepada mereka, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'uz zakah wa sawmu Ramadan wa an tu'addu khumusan minal maghnami. Ada tambah apa? Puasa. Jadi berapa tu? Jadi 5. Macam mana ni? 4 ke 5? Tambah puasa jadi 5 kan? Betul tak? Tapi sama. Tapi di sini Nabi kata fa amaruhum bi arba'. Diperintahkan kepada kita, kepada mereka dengan 4 perkara. Okey? Senang kata combine je lah. Tambah nombor 5 kat sini. Puasa. Sebab apa? Kita lihat di sini kan, yang nombor 4 ini tak semua orang perlu bayar 1/5 daripada harta rampasan perang tu. Kalau yang nombor 5 ni dah memang dah. Kita tinggal mana pun duduk Singapura, kita Singapura kena bayar ni. Harta rampasan perang tak kan? Maknanya dia macam tak semua orang kena. Tapi bila masuk nombor 5 ni, semua orang, kita dah bincangkan minggu lepas, semua orang kena, puasa. So bila kita masukkan nombor 5 ni, dia lebih tepat lah daripada sudut pelaksanaan perintah itu tadi. Okey? Tapi kalau kita kata yang nombor 4 tu macam dia lebih khusus untuk kabilah Rabi'ah tu. Dia tak, kita kata tak umum untuk semua orang. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Dan bila Nabi kata tentang larangan itu, Nabi kata wanahahum, dan Ibn Abbas ceritakan, dan Nabi melarang mereka daripada ad-dubba. Okey, ada. Kemudian wal hantami wal muzaffati. Dia lebih-lebih kurang nak masuk dengan sama. Qala Syu'bah wa rubbama qala an-nakir. Jadi Syu'bah kata mungkin Nabi kata an-nakir, dan juga mungkin juga Nabi kata al-muqayyar. Namun yang penting Nabi perintahkan kepada mereka yang last tu. Nabi kata apa? Ihfazuhu wa akhbiru bihi min waraikum. Nabi suruh mereka hafal 4 perkara itu tadi, dan 4 perkara yang Nabi perintahkan, 4 perkara yang Nabi larang, Nabi suruh hafal tu tadi kan. Kemudian nanti balik ceritakan kepada orang ramai. Yang penting 4 dan 4 ini. Baik, seterusnya kita ada hadis nombor 117. Hadis nombor 117 saya cuma nak ambil yang hujung je sekali tu. Di situ Nabi SAW ada beritahu kepada Ashaj. Ashaj ini ialah ketua kabilah Rabi'ah. Jadi Nabi kata kepada dia, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal anat. Ada 2 ciri yang Allah cinta yang dimiliki oleh Al-Ashaj ini, iaitu Nabi kata al-hilmu wal anaz. Apa maksudnya? Kecerdasan dan bersikap tidak tergesa-gesa. Jadi ini 2 ciri yang baik yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita. Sebagai seorang hamba Allah, kita perlu ada satu al-hilm, kecerdasan.
kedua ialah al-anats. Al-anats ni maksudnya ialah sikap yang tenang, tidak tergesa-gesa. Yang mana kedua-dua ini merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ada hadis 118. Hadis 118 ni panjang sangat. Nak baca ke tak? Okey, baca yang hujung sekali. Saya ambil yang hujung sekali, okey, tentang hadis ini. Iaitu berkaitan dengan perkara yang Nabi larang. Tadi kan ada 4 perkara kan? Ad-duba wal hantami wal muzaffati wan naqir. Al-muzaffaf tu dia boleh jadi al-muqayyar tu boleh tukar, boleh tukar jadi al-muzaffaf. Maknanya sama ada dia boleh jadi muqayyar ataupun al-muzaffat. Jangan risau nanti istilah-istilah ni kita akan bincangkan dalam syarah hadis. Sekarang ni kita baca je hadisnya dulu. Baik, jadi bila Nabi dalam hadis 118 ini, Nabi kata kepada mereka tentang 4 perkara yang dilarang. Ad-dubba wal hantami wal muzaffat wan naqir. Dan Nabi tanya kepada mereka, mereka tanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, ma ilmuka bin naqir? Wahai Nabi Allah, apakah yang engkau tahu tentang an-naqir? Di sini Nabi terangkan sedikit. Okay? Nabi kata gini kepada mereka, an-naqir jiz'un tanqurunahu fataqzifuna fihi minal qutay'a. Maksudnya, kalau lihat muka surat 427 di perenggan yang ke di baris yang ke-14 daripada bawah. Boleh kira? Daripada bawah kita kira. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14. Okey, di baris yang 14 daripada bawah. Kira daripada bawah yang ke-14 tu, kita akan mulakan pembacaan di situ. Okey. Jadi Nabi jawab bila mereka tanya an-nakir itu apa? Mereka kata Nabi kata tentu iaitu batang pokok yang kalian lubang. Jadi biasanya mereka ni kan tempat mereka nak simpan air ni bukan semestinya cawan. Tapi kadang-kadang mereka ambil batang pokok lalu mereka lubangkan batang pokok itu. Okay, kemudian Nabi kata apa? Bila kalian dah lubangkan batang pokok tersebut, kalian tuangkan ataupun kalian masukkan korma-korma kecil kat dalam tu. Okay? Kemudian kalian tuangkan air. Bila dah masukkan korma-korma kecil tu, mereka tuangkan air dekat situ. Dia nak buat dalam satu bentuk minuman lah kan kat sini. Jadi Nabi kata, lalu kalian tuangkan air di dalamnya sehingga jika buih-buihnya telah hilang, maka kalian meminumnya. Jadi maknanya mereka simpan air ni lama. Sampai buih tu dah hilang tu kan, baru kalian minum. Jadi Nabi larang minum air korma yang telah disimpan ataupun telah diperap lama tu kan, sampai hilang buih-buihnya. Kemudian di sini kita lihat sampai salah seorang dari kalian ataupun daripada mereka menebas anak pakciknya dengan pedang. Ini kita panggil sebagai kesan orang yang minum air itu tadi. Maknanya dia mabuk. Bila dia minum air itu dia mabuk, sampaikan dia tak sedar, bila dia gaduh tu kan dia boleh bunuh sepupu dia sendiri. Ini kesannya sebab tu Nabi larang. Kerana dia ada kesan yang memabukkan. Bila kita minum air korma yang telah kita perap itu lama tadi kan. Jadi di sini dia kata, Sa'id di sini ialah perawi ni dia kata, di dalam kelompok kaum itu ada seorang yang terkena luka seperti itu. Jadi kenapa Nabi ni larang kabilah Rabi'ah ni buat sedemikian? Kerana Nabi tahu mereka ni suka minum air yang korma yang mereka perap. Sehingga mereka memang ada kes yang begitu berlaku dalam kabilah mereka.
Jadi sebab tu kita kata ada sebenarnya pernah berlaku mereka ni terluka kerana orang yang menebas ataupun dah mabuk tu kan tak sedar, dia ambil parang dia tu, dia penggal, bukan perang, bukan penggal lah, dia macam lukakan kawan dia yang kat sebelah ni. Kemudian dia kata, aku menyembunyikannya kerana rasa malu terhadap Rasulullah. Tapi mereka tak cakap lah. Mereka tak beritahu kepada Nabi sebab mereka segan lah perkara itu berlaku kan. Tapi yang penting di sini kita kata Nabi memang tahu. Bukan Nabi tak tahu. Bila Nabi tahu, sebab tu Nabi beritahu kepada mereka tentang hal-hal yang dilarang berkaitan dengan minuman itu tadi. Jadi, dia kata, aku pun bertanya, jadi dengan apa yang boleh kami minum, wahai Rasulullah? Kalau kita tak boleh minum an-nakir, yang merupakan minuman yang biasa kita buat minum tu, yang buat kita mabuk tu, kita boleh minum yang macam mana? Di sini, Nabi kata kepada mereka, dengan wadah-wadah yang terbuat dari kulit yang lubang-lubangnya telah ditutupi. Jadi ada satu bahan ataupun satu jenis tempat simpanan air tu kan, Nabi kata kalau diperbuat daripada kulit, okey. Kalau diperbuat daripada kulit, okey. Nabi kata begitu. Tapi masalahnya mereka kata gini, ada isu kat tempat mereka ni. Dia kata, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya dekat negeri kita ni banyak tikus. Tikus ni suka gigit kulit tu. Kalau kita simpan air kat situ kan, dia orang gigit, tikus ni gigit, bocor lah kan. Tu tak boleh simpan air dah. Tapi dia kata wadah-wadah tersebut tidak akan bertahan lama sebab tikus ni suka makan kulit tu kan. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada mereka, walaupun tikus-tikus itu memakannya, walaupun tikus-tikus itu memakannya, walaupun tikus-tikus itu memakannya. Nabi ucap 3 kali. Maknanya Nabi kata apa? Tikus banyak ke, tikus tak banyak ke? Memang tak boleh kalau kita nak minum an-nakir tu. Sebenarnya mereka ni nak cari excuse lah kan. Tempat kita banyak tikus, kita kena minum nakir tu juga. Okay, macam itu. Tapi Nabi kata tak. Tikus banyak ke, tikus tak banyak ke, an-nakir tu tetap tak boleh minum. Dan yang penting sekarang, kalian kalau nak simpan air pada tempat yang diperbuat daripada kulit tu. Maknanya kena usaha lah kan, buat sesuatu kan, panggil pest control ke apa, dulu tak ada pest control kan. Tapi cara mereka lah yang mereka lakukan supaya tikus-tikus itu tidak dekat pada air mereka. Jadi di sini dia berkata, dan Nabiullah SAW berkata kepada Ashaj Abdul Qais itu, sesungguhnya dirimu terdapat dua sifat yang Allah cintai, iaitu akal yang cerdas dan sikap tenang yang tidak tergesa-gesa. Okey, kita ada satu lagi hadis 119 di sini. Hadis 119, kita ada 5 lah ya. Saya tak nampak dari hadis 120. 119 di situ tak apa, tinggalkan. Kemudian kita ada hadis nombor 120. Okey, tak apa, tinggalkan juga. Okay, tak jadi masalah lah. Yang penting 3 hadis tu kita dah baca. 119 boleh tinggalkan, 120 boleh tinggalkan sebab dia menceritakan perkara yang sama. Terus ya, kita masuk kepada tafsir hadis. Tafsir hadis kita di sini, dia syarahkan hadis nombor 115 hingga 120 sekaligus. Baik, tapi saya nak kita terus masuk muka surat 431 di perenggan yang kedua. Betul okey. 431 perenggan yang kedua di sini, kerana yang belakang tu dia cerita tentang perawi hadis, tak masalah sangatlah dia cerita tentang nama penuh perawi ini siapa dan ni siapa, dekat kitab mana kan, tu tak apa, boleh baca sendiri. Sekarang ni kita masuk kepada syarah hadis kita, muka surat 431 di perenggan yang kedua. Kita ada perkataannya dalam perbincangan kita tadi, ialah qadima wafdu Abdul Qaisi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Utusan Abdul Qais mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan wafdu? Dia guna perkataan wafdu. Maksudnya utusan.
Okey, kita nak bincang tentang perkataan wafdu di sini. Baik, Imam Muslim rahimahullah dijelaskan kepada kita maksud wafdu. Dia kata ia adalah sekelompok orang terpilih untuk diutus menjumpai orang-orang besar atau mendatangi mereka untuk perkara-perkara penting. Jadi kalau bahasa Arab ni kita baca, dia gunakan perkataan wafdu, satu delegasi utusan ini, kita faham bahawa mereka inilah orang-orang yang terpilih. Yang terpilih untuk jumpa dengan orang besar, orang-orang penting bagi mewakili kelompok mereka. Okey, itu maksudnya. Jadi ada beberapa orang yang diutus untuk menjumpai orang besar. Contoh di sini kita ada kabilah Rabi'ah daripada delegasi Abdul Qais, yang mana beberapa orang saja daripada mereka jumpa dengan Nabi SAW. Dan di situ dia kata mereka berjumlah 14 penunggang kuda. Kita terus cari pada perenggan pada baris, mereka berjumlah 14 orang. Jadi utusan yang bertemu dengan Nabi SAW dalam kisah kita pada pagi ini, mereka seramai 14 orang bertemu dengan Nabi SAW. Yang mana disebutkan nama mereka di sini ialah antaranya Mazidah bin Malik al-Muharibi, Ubaidah bin Hammam al-Muharibi, Sakhar bin Sahar bin al-Abbas al-Murri, Amr bin Marjum al-Asri, Al-Harith bin Shu'aib al-Asri, Al-Harith bin Jundab dari Bani Aish. Mereka dipimpin oleh Al-Ashaj al-Asri. Okey, jadi kita ada berapa orang di situ? 1, 2, 3, 4, 5 ke 6? Okey, kita ada 6. Okey, ada 6 orang di situ. Kemudian 6 orang ini dipimpin oleh Al-Ashaj al-Asri. So jumlah semua 7 orang. Yang mana dia kata di sini, akan tetapi setelah lama meneliti kami tidak mendapatkan lebih dari nama-nama yang telah disebutkan tadi. Tadi dia kata 14 orang. Cuma bila rujuk dalam riwayat-riwayat lain, tak jumpa nama lain daripada 7 tu. Maknanya itu maksudnya. Maksud Imam An-Nawawi gitu. Jadi kita pegang 7 orang sajalah yang datang jumpa dengan Nabi SAW, wakil daripada Abdul Qais itu tadi. Baik, adapun sebab diutusnya mereka adalah bahawa Munkis bin Hayyan. Okay, ni sekarang kita nak ceritakan bagaimana ataupun awal mulanya kumpulan Abdul Qais ini peluk agama Islam. Jadi dia bermula daripada seorang lelaki bernama Munkis. Munkis bin Hayyan, okay, iaitu salah seorang dari Bani Ghanmim bin Rabi'ah. Pada masa jahiliah dulu, tujuan perdagangannya adalah ke Yathrib. Jadi dulu Madinah kita panggil sebagai Yathrib. Jadi Munkis ini dia pergi ke Madinah untuk berdagang. Yang mana dia merupakan Bani Ghanmim bin Rabi'ah. Yang ini bukan klan kita kata masuk dalam Abdul Qais punya kumpulan lah. Yang dia kata dia berangkat ke Yathrib dengan membawa selimut-selimut dan buah kurma dari Hajar. Hajar ni nama tempat. Okey, dari Hajar. Setelah hijrah Nabi SAW. Jadi bila Nabi dah sampai ke Madinah, dia pun bawa selimut-selimut ini dengan kurma-kurma ni daripada sebuah tempat bernama Hajar untuk berniaga di tempat bernama Madinah tadilah. Baik, ketika Munkis bin Hayyan duduk-duduk, Nabi SAW pun lalu dekat tempat yang dia duduk tu. Jadi dia pun kata, maka Munkis pun menuju kepada baginda. Jadi Munkis nampak Nabi, dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah kamu Munkis bin Hayyan? Nabi nampak dia, Nabi tanya dia,
engkau ni Munkis bin Hayyan ke? Nabi tanya gitu kan. Bagaimana keadaan semua kelompok dan kaummu? Nabi tanya. Sebab Nabi tahu dia ni daripada Abdul Qais ni, daripada kabilah Rabi'ah tu kan, datang ke Madinah untuk berniaga. Jadi Munkis ni dia pun bertanya kepada kemudian baginda bertanya kepadanya tentang pembesar-pembesar mereka dan menyebutkan nama mereka satu persatu. Jadi Munkis ni bila dia dengar Nabi sebutkan nama-nama kabilah dia kan, sebenarnya Nabi tak pernah pun pergi tempat dia dan dia pun tak pernah jumpa dengan Nabi SAW. Dia rasa terpegun. Dia kata, orang ni dia tahu pasal semua tentang kabilah saya. Dia tahu semua tentang nama-nama ketua-ketua saya. Ini yang menyebabkan hati dia terbuka untuk memeluk agama Islam. Bila Nabi dah sembang-sembang dengan dia tu kan tadi, dia pun terbuka hatinya untuk memeluk agama Islam. Lalu dia kata di sini, kemudian Munkis pun masuk Islam dan mempelajari surah Al-Fatihah dan surah Iqra bismi rabbik. Ini surah apa? Surah Al-Alaq. Nabi ajarkan kepada dia dengan dua surah ini. Maka Nabi SAW pun menitipkan sebuah surat bersamanya untuk kelompok Abdul Qais. Ini kita kata, daripada Munkis tu tadi, dia datang, dia balik bawa satu surat, bawa satu surat, sepucuk surat ini, yang mana Nabi sebenarnya titipkan kepada dia untuk sampaikan kepada semua ketua-ketua tu tadi tentang agama Islam. Tentang agama Islam. Dia pun membawa dan menyembunyikan beberapa hari. Tapi masalahnya Munkis ini, bila dia sampai kampung dia, dia tak beritahu kepada mereka. Sebab dia pun risau lah kan, takut mereka ni tak boleh terima, takut mereka ini bunuh dia ke apa kan, kerana ini adalah agama yang baru dia bawa untuk kelompok ataupun kabilah dia. Dan diceritakan kepada kita hingga surat tersebut diketahui oleh isterinya, dan dia adalah anak perempuan dari Al-Munzir bin Aiz Al-Harith, iaitu Al-Munzir di sini ialah Al-Ashaj. Al-Ashaj tadi siapa? Ingat tak? Al-Ashaj tadi siapa? Siapa? Ketua kabilah Rabi'ah tu tadi. Jadi, kirakan Munkis tu menantu kepada ketua kabilah Rabi'ah tu. Yang mana isteri dia Munkis ni beritahu kepada bapa dia Al-Ashaj pada waktu tu. Sebab apa? Kita nampak begini kisah dia. Nabi panggil dia Al-Ashaj sebab ada bekas luka pada wajahnya. Itu sebablah kenapa Nabi panggil dia Al-Ashaj. Tapi nama dia yang sebenarnya ialah Al-Munzir. Munkis radhiyallahu anhu dahulu sering solat dan membaca Al-Quran. Hingga isterinya pun pelik tentang hal tersebut. Jadi dia balik-balik Madinah, kan dia masuk Islam tadi kan. Nabi ajarkan dia dengan surah Al-Fatihah, dengan surah Iqra bismi rabbik. Bila dia balik daripada Madinah ni, dia beramal dengan apa yang Nabi ajar. Antaranya ialah solat. Jadi dia sentiasa solat pada waktu tu. Jadi isteri tengok ni, kenapa dia ni? Balik-balik daripada Madinah, buat benda yang pelik. Apa yang pelik tu? Dia kata gini. Al-Munzir, dia kata, lalu isterinya menceritakan kepada ayahnya, Al-Munzir, iaitu Ashaj tu tadi. Aku mengingkari suamiku, maknanya dia pelik tengok suami dia ni, sejak kedatangannya, sejak dia balik dari Yathrib, yang mana dia selalu mencuci bahagian-bahagian tubuhnya. Apa maknanya? Ambil wuduk. Dia kata, dia tengok suami dia pelik sebab suami dia ni selalu cuci anggota badan dia ni kan, lalu menghadap ke satu arah. Kemudian lepas dia cuci anggota tubuh badan dia tu, dia hadap ke satu arah. Ke satu arah tu maksudnya dia menghadap ke arah kiblat. Kemudian dia kata di sini, lalu dia membongkokkan punggungnya sekali dan meletakkan dahinya sesekali. Kadang-kadang rukuk, kadang-kadang sujud. Cuma dia tak tahulah istilah tu rukuk dan sujud. Dia kata apa? Dia bengkokkan badan dia, kemudian dia letak dahi dia dekat tanah ni kan. Kemudian dia kata begitulah kebiasaannya sejak dia balik. Maka keduanya saling bertemu dan berdiskusi. Jadi
Al-Ashaj ini, bapa mertua dia panggil. Bila anak perempuan dia cerita tentang kepelikan si Al-Munkis ni kan, awak pelik sangat tu. Dia kata awak pelik sangat tu. Dia cerita kan, okey tak apa, panggil suamimu. Datang jumpa pak ni. Pak nak cerita kat dia. Tu kan, dia datang cerita-cerita. Jadi Munkis dengan Munzir ni jumpa. Iaitu Munzir, jangan lupa siapa tadi? Al-Ashaj. Bila Munkis ni jumpa dengan bapa mertua dia, dia pun tunjukkan surat yang Nabi bagi kepada dia untuk diberitahukan kepada ketua kabilah. Dan kita tahu tadi ketua kabilahnya ialah Al-Ashaj, iaitu Al-Munzir. Bila dah diberikan kepada dia dengan surat tersebut, maka dia kata di sini, dia pun mereka berdiskusi hingga Islam pun merasuk ke dalam hatinya. Dia guna perkataan tu. Maka Islam tu masuk, tertancap dalam hatinya. Kemudian Al-Ashaj pun mendatangi kaumnya, iaitu Aswar dan Muharib, dengan membawa surat Nabi SAW. Lalu dia membacakannya kepada kaumnya sehingga Islam pun meresap. Guna perkataan meresap, yang merasuk tu macam kena rasuk jin. Ya? Sehingga Islam pun meresap ke dalam hati mereka dan mereka sepakat untuk berangkat menemui Rasulullah SAW. Lalu utusan itu pun berangkat. Ketika mereka telah dekat dari Madinah, Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabat dan yang duduk bersamanya, akan datang kepada kalian utusan Abdul Qais, sebaik-baik penduduk Masyriq. Di antara mereka ada Al-Ashaj Al-Asri. Mereka bukan para perosak, perubah perjanjian, dan bukan orang yang ragu-ragu, di mana tidak ada satu pun kaum yang masuk Islam sehingga mereka teraniaya. Okay. Itulah kita kata kisah daripada pertemuan ataupun kedatangan delegasi Abdul Qais ini bertemu dengan Nabi SAW. Yang bermula daripada siapa tadi? Munzir ke Munkis? Munkis. Bermula daripada Munkis, yang mana dia datang ke Madinah asalnya untuk berniaga, tapi kemudiannya dia tertarik dengan agama Islam setelah Nabi berbual-bual sembang-sembang dengan dia dekat situ. Okey. Jadi kita lihat di sini, saya nak berhenti sampai situ saja sebab panjang lagi perbincangan tentang hadis ini. Nanti kita sambung lagi ya pada minggu hadapan. Yang penting di sini kita lihat, bila Nabi SAW didatangi oleh kumpulan ini kan, untuk bertanya dengan Nabi SAW, Nabi meraihkan mereka dan Nabi SAW pun menjawab ikut kepada situasi di tempat mereka. Nampak ya? Ikut situasi di tempat mereka. Contoh yang nombor 4 tu tadi. 1/5 daripada harta rampasan perang. Dan juga 4 perkara yang Nabi larang berkenaan dengan minuman itu tadi. Kerana apa? Minuman-minuman ini biasa mereka minum. Mereka memang biasa minum 4 minuman ini. Jadi Nabi SAW larang mereka. Sebab tadi pun kalau kita baca hadisnya, mereka berikan dengan excuse kan, ada banyak tikus kan nampak dia. Itu menunjukkan apa? Mereka memang nak juga minum air tu tadi. Cuma sebab dia menjadi satu minuman yang biasa, mereka tak boleh lepas lah, tak boleh pisah daripada minuman tersebut. Jadi Nabi kata apa? Walaupun tikus makan. Nabi sebut sebanyak 3 kali. Untuk menunjukkan kepada kita haramnya minuman yang memabukkan tersebut. Apapun dengan panggilan apapun kita panggil. Ya, bila ia dah memabukkan, ia adalah minuman yang haram. Kalau sekarang kita panggil apa? Arak. Minuman arak lah. Tapi arak pun ada pelbagai macam jenis kan. Ada macam-macam nama kan. Sebab tu di sini kita nampak ada pelbagai macam nama yang Nabi keluarkan. Kerana setiap tempat mereka ni faham arak tu dengan nama-nama yang berbeza. Okey, baik, itu saja pengajian kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kefahaman dan juga berikan kepada kita dengan kekuatannya dan kesabaran untuk terus-terusan belajar dan memahami setiap apa yang kita bincangkan itu tadi.
Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni, dekat dalam buku ni ada penjelasannya lah tentang bulan haram. Tapi kalau nak tulis secara umum, kita fahami Muharram, Rejab, Zulhijjah, Zulkaidah, Zulhijjah. 4 bulan haram. Okey? Itu bulan-bulan haram yang mana mereka datang jumpa dengan Nabi SAW.